Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan berusaha memberikan bantuan dalam langkah jangka masa panjang kepada mangsa-mangsa kejadian angin kencang di Rumah Panjang Apang-Apang, Kampung Bang Taong, Mukim Sukang, Daerah Blain, Khamis lalu. Sebagai langkah sementara, agensi-agensi yang berkenaan telah menggantikan atap-atap rumah yang terjejas dengan kanvas kalis air. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menyatakan perkara tersebut ketika ditemui oleh RTB semasa membuat tinjauan bersama Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan ke Rumah Panjang Apak-Apak pagi tadi. Dalam kejadian itu, 4 buah pintu daripada 22 buah pintu rumah panjang berkenaan terjejas oleh angin kencang. Dalam hubungan ini, Jabatan Daerah Blain bersama dengan Pusat Bencana Kebangsaan NDMC dan juga Jabatan Bomba telah pun memberikan bantuan pada hari Jumaat untuk memberikan atap sementara berupa kanvas, memasang atap yang terbang itu, jadi kanvas dapat disimpan di atasnya bagi mengelakkan hujan menembusi bilik-bilik mereka. Ini adalah langkah sementara dan langkah jangka panjang Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan juga Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dari Jabatan Pembangunan Masyarakat akan bersama-sama berusaha untuk memberikan bantuan yang pada peringkat ini ialah untuk memberikan atap kepada 4 buah rumah yang telah pun diterbangkan atapnya oleh angin yang kuat itu. Kita berharap penduduk-penduduk yang terlibat ini akan bersabar dan mereka ini sebenarnya telah pun bersabar dan menerima kejadian ini dan oleh kerana tempat ini dihuni oleh ramai saudara mara mereka, mereka telah pun dapat tolong-menolong antara satu dengan lain. Dan kita berharap ini akan dapat diteruskan dalam menghadapi kejadian yang menimpa mereka ini. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menjelaskan selain bantuan awal, Jabatan Pembangunan Masyarakat akan menilai bantuan kepada mangsa-mangsa angin kencang tersebut. Alhamdulillah kita telah pun dapat membuat pendekatan untuk menilai dan meninjau bantuan yang perlu diberikan kepada mangsa-mangsa akibat angin kencang. InsyaAllah pihak JAPIM akan membuat penelitian yang khusus dalam memberikan bantuan tambahan kepada Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bantuan-bantuan yang khusus ini, tambahan ini adalah untuk menilai bantuan dari aspek bantuan kewangan dan juga memberikan bantuan makanan asasi kepada para mangsa yang menerima musibah ini. InsyaAllah hasil daripada siasatan tersebut akan kita nilai dan bantuan ini akan dilaksanakan dengan sesegeranya. InsyaAllah kita turut merasa simpati kepada para mangsa yang menerima musibah ini dan kita mengharapkan bahawa para mangsa akan bersabar dan insyaAllah pihak kerajaan seperti mana jauh hasrat dan kita untuk menentukan bahawa bantuan ini akan dapat segera diberikan kepada para mangsa. Susulan kejadian itu, tindakan bersepadu agensi-agensi kerajaan diketuai oleh Pegawai Daerah Blaid dengan bantuan anggota-anggota bomba dan penyelamat cawangan Sungai Liang bertindak menutup keseluruhan bahagian rumah panjang yang terjejas dengan kanvas. Semasa lawatan ini, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menyampaikan 4 unit solar light dan alat pemadam api kepada penghuni-penghuni rumah panjang yang terjejas. Dan Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menyampaikan bantuan berupa catuan makanan dari Jabatan Pembangunan Masyarakat kepada penghuni rumah panjang yang terjejas.
Negara Brunei Darussalam terus mencatatkan sifar kes jangkitan baharu COVID-19 hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 141 orang. Menurut siaran akhbar Kementerian Kesihatan, tidak ada kes aktif dilaporkan dan kes yang sembuh ialah 138 orang. Manakala jumlah yang sedang menjalani pengasingan diri mandatori seramai 488 dan jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020, 3,811 orang. Dalam tempoh 24 jam lalu, jumlah ujian virus SARS-CoV-2 yang dijalankan sebanyak 236 sampel. Jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak bulan Januari 2020 ialah sebanyak 41,148 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau hubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Hospital Penyerahan Muda Mahkota Penyerahan Muda Haji Al-Muhtadi Bela Tutong kini dilengkapi dengan mesin imbasan Computed Tomography CT Scanner jenis 64/single source. Penyediaan mesin CT Scanner ini adalah salah satu langkah kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kesihatan untuk memberikan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti tinggi dengan menggunakan teknologi terkini kepada orang ramai, terutama rakyat dan penduduk di daerah Tutong, di samping untuk membantu mencegah penularan jangkitan COVID-19 di negara ini. Kerja-kerja pemasangan dan uji cuba selesai dijalankan pada 13 Julai lalu. Pagi tadi diadakan majlis perasmian bagi penggunaan mesin imbasan komputer tomografi di hospital berkenaan. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Kaedah imbasan CT telah dibuktikan sebagai lebih sensitif berbanding kaedah X-ray biasa dalam mengesan dan memantau perubahan paru-paru bagi pesakit-pesakit yang disyaki dan pesakit-pesakit yang telah disahkan mengidap jangkitan COVID-19. Selain itu, mesin imbasan CT tersebut juga akan dapat dimanfaatkan oleh bahagian radiologi hospital berkenaan dengan memperkenalkan perkhidmatan imbasan CT yang lain seperti pemeriksaan toraks, abdomen dan pelvis dan pemeriksaan jantung. Menurut Dr. Lim Kian Chai, konsultan radiologi, Ketua Radiologi Kementerian Kesihatan, penggunaan teknologi canggih itu memudahkan untuk mendapatkan maklumat imej-imej organ dalam tubuh badan. Before this, patients from Tutong district has to go all the way to Ripas Hospital in the Brunei Muara district to have a CT scan done if they need to have a scan done. And this has added inconvenience to the patients and the relatives, and it also adds burdens to the resources involving in the transportation of patients in between hospitals. So with the addition of this new CT service in the Tutong district, the patients in this district or in this hospital will be benefit. Bagi merabun kelebihan dan manfaat ibadah korban, pelbagai pihak termasuk kementerian dan jabatan-jabatan mengadakan majlis ibadah korban. Berita mengenainya selepas petikan titah ini. Menyembelih haiwan korban pada Hari Raya Aidiladha adalah satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesiapa yang memiliki kemampuan melakukannya. Bagi merebut kelebihan dan manfaat ibadah korban, pelbagai pihak mengadakan majlis ibadah korban. Pagi tadi, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan serta jabatan-jabatan di bawahnya mengungkayahkan majlis ibadah korban.
Majlis yang dikendalikan oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan itu berlangsung di Dewan Setia Pahlawan Kementerian berkenaan. 3 ekor lembu dikorbankan yang disertai oleh 14 orang peserta. Seramai 45 orang penerima yang terdiri daripada kaki tangan Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan serta jabatan-jabatan di bawahnya menerima agihan daging korban yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber Utama dan Pelancongan. Daging-daging korban tersebut juga diagih-agihkan kepada 30 orang penerima yang terdiri daripada golongan asnaf fakir dan miskin di bawah tedahan kawasan Mukim Brakas, daerah Brunei dan Muara dengan penghantaran terus ke kediaman penerima oleh pihak Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya turut mengadakan majlis ibadah korban. Sebanyak 8 ekor lembu dan 3 ekor kambing dikorbankan tahun ini. Majlis diadakan di Dewan Bankuet Jabatan Perdana Menteri. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sementara daging-daging korban untuk para penerima daripada golongan asnaf fakir yang terpilih daripada senarai yang berdaftar di bawah Majlis Ugama Islam Brunei MUIB dihantar terus ke kediaman masing-masing. Tahun ini, majlis dikelolakan oleh bahagian Wawasan, Kewangan dan Kabinet dengan kerjasama Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Jabatan Kehakiman Negara. Sementara itu, petang tadi, Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis ibadah korban bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidil Adha. Majlis dikelolakan oleh Jabatan Perancang Bandar dan Desa Kementerian Pembangunan ini mengorbankan 5 ekor kerbau. Pengagihan daging korban diserahkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, kepada 3 peserta korban dan 16 penerima yang terpilih. Manakala pengagihan bagi sebahagian yang lain, iaitu bagi 78 orang penerima yang terpilih dari Mukim Pangkalan Batu dan Mukim Lumapas serta 167 warga Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya yang berkelayakan dilaksanakan melalui penghantaran ke rumah-rumah oleh syarikat penyembelihan yang dilanting serta melalui wakil-wakil jabatan. Juga hadir Datuk Seri Paduka Akiteng Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. $359 orang penerima terdiri daripada golongan fakir miskin, anak-anak yatim dan warga Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menerima daging-daging korban semasa majlis ibadah korban sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Pengagihan daging-daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulong Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Tahun ini 7 ekor lembu dikorbankan. Sementara itu, 179 penerima di keempat-empat daerah menerima pengagihan daging korban dengan penghantaran terus ke rumah-rumah penerima. Majlis umpamanya juga disempurnakan di 2 tempat berasingan secara serentak, iaitu di Dewan Bahasa dan Pustaka Brakas dan Jabatan Museum-Museum. Bagi meraih ganjaran pahala dan keberkatan pada hari-hari tasyrik dalam bulan Zulhijjah, pelbagai pihak di negara ini mengambil peluang dengan mengadakan majlis ibadah korban. Petang tadi, Mahkamah Syariah Jabatan Kehakiman Negara turut mengadakan majlis ibadah korban sempena Hari Raya Aidil Adha. Majlis berlangsung di bangunan baru Mahkamah Daerah Tutong. 30 orang asnaf fakir miskin yang terpilih dari Kampung Petani, Kampung Sengkarai dan Kampung Penabai, Kuala Tutong menerima agihan daging korban. Tahun ini, 4 ekor kerbau dikorbankan. Penyerahan daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat
Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i. Ibadah korban merupakan satu ibadah yang sangat dituntun dalam Islam, terutama bagi golongan yang memiliki lebihan harta. Pasukan polis Diraja Brunei pagi tadi turun mengadakan majlis ibadah korban sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Pengagihan daging ibadah korban disempurnakan oleh Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei. Seramai 44 orang ikut serta berkorban yang melibatkan 6 ekor lembu dan 2 ekor kambing. Majlis yang diadakan di Surau Ibu Pejabat Polis Gadong ini dianjurkan oleh Badan Ugama Islam Pasukan Polis Diraja Brunei. Sementara itu, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB juga mengadakan majlis Ihya Eid al-Adha atau majlis pengagihan daging korban kepada pelajar kolej universiti berkenaan yang berhak menerimanya. Pengagihan daging korban kepada 30 pelajar disempurnakan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Pada tahun ini, 2 ekor kerbau dan 2 ekor kambing dikorbankan. Majlis dikelolakan bersama Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Majlis Persatuan Pelajar Kupu SB. Usaha meningkatkan kesedaran mengenai risiko tipuan bidaan terbukti menjadi langkah penting dalam mencegah amalan anti persaingan ke arah memastikan value for money dalam perolehan awam sejajar dengan matlamat negara. Suruhanjaya Persaingan Brunei Darussalam dalam siaran media mengenai sesi dialog bersama Jabatan Audit Jabatan Perdana Menteri turut menyatakan pegawai-pegawai perolehan memainkan peranan penting dalam mengesan tipuan bidaan dan menyimpan maklumat data terperinci mengenai dokumen tawaran. Sesi dialog tersebut diadakan di Dewan Serbaguna Bangunan Bahira. Lebih 40 pegawai dari Jabatan Audit menghadiri sesi dialog diketuai oleh Awang Haji Yusof bin Haji Mahmud, Juru Audit Agung. Mewakili Suruhanjaya Persaingan Yang Berhormat Nik Hafimi binti Abdul Hadi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pengerusi Suruhanjaya Persaingan. Juga hadir ahli-ahli Suruhanjaya Persaingan yang terdiri daripada Pengiran Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Setiausaha Tetap Industri di Kementerian Kewangan dan Ekonomi, dan Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, Timbalan Setiausaha Tetap Keselamatan, Penguatkuasaan dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri. Sesi dialog membincangkan mengenai larangan-larangan utama Perintah Persaingan termasuk larangan perjanjian anti persaingan yang telah dikuatkuasakan bermula 1 Januari 2020 dan mengongsikan cadangan-cadangan dari kajian kes rantau, amalan terbaik dari otoriti-otoriti persaingan yang berpengalaman dan langkah-langkah khusus untuk menjadikan proses perolehan awam berdaya saing bagi mengurangkan risiko tawaran secara kolusif. Sesi juga menggariskan beberapa langkah utama untuk mengurangkan risiko pakatan, termasuk memiliki pengetahuan mengenai pasaran tertentu, menggalakkan banyak penenda menyertai tawaran, menentukan syarat-syarat tawaran dengan jelas dan mengurangkan komunikasi antara penenda. Klausa mengenai kesalahan tipuan bidaan di bawah Perintah Persaingan juga penting di dalam dokumen tawaran. Sebarang keraguan mengenai trend bidaan boleh diadukan kepada Suruhanjaya Persaingan dengan bukti yang kukuh bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sebarang pertanyaan dan permohonan pemberigaan Perintah Persaingan hubungi Sekretariat Eksekutif Suruhanjaya Persaingan, email brunei.competition@jpes.gov.bn atau talian 2233 344 sambungan 230 341 atau 343. Pusat Kegiatan Warga Emas PKWE Daerah Tutong pagi tadi mengadakan majlis sambutan Hari Raya Aidiladha bertempat di bangunan PKWE di Pekan Tutong. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga Penghulu Mukim Tanjung Maya dan Pemangku Penghulu Mukim Pekan Tutong.
70 orang hadir di majlis tahunan yang dikendalikan oleh Biro Keagamaan Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim Daerah Tutong. Kementerian Kesihatan melalui Unit Penguatkuasaan Kesihatan pada 27 Julai hingga 2 Ogos 2020 telah menjalankan beberapa sesi operasi merati di seluruh negara. Dalam operasi tersebut, sebanyak 72 premis perniagaan telah diperiksa. Operasi di daerah Brunei dan Muara disertai oleh Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Kawasan-kawasan premis perniagaan yang diperiksa ialah daerah Brunei Muara, Kampung Serusup, Kampung Batu Besurat, Kampung Kadong, Kampung Kulap, Kampung Mabuhai, daerah Blyth, Gerai Bunga Simpur, daerah Tutong, Kompleks Sri Aman, Kampung Telisai, daerah Temburong, Padang Dewan Belalong, Kampung Ratai. Dalam operasi tersebut, sebanyak 7 buah premis perniagaan diambil tindakan kerana tidak mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Kesemua premis tersebut telah dikenakan denda kompaun keseluruhan sebanyak RM2,000. Antara kesalahan-kesalahan yang dikenakan denda kompaun adalah tidak memakai sungkup muka bagi pengendali dan penyedia makanan dan tukang gunting rambut serta salon kecantikan, tidak menyediakan cecair pembasmi kuman atau hand sanitizer dan menyediakan hidangan secara bufet. Sementara itu, pengurus-pengurus premis perniagaan, terutama sekali premis makanan, adalah diingatkan untuk tidak menyediakan makanan secara bufet.